sampai ke penghujung siaran kami ini. Sini ada cerita untuk edisi hari ini. Baik, kita ingin juga bawakan perhatian anda untuk kita saksikan paparan yang kami bawakan ini berkenaan dengan Festival Seni dan Budaya Borneo Antarabangsa yang dianjurkan baru-baru ini merupakan anjuran Persatuan Penggerak Kreatif dan Inovasi Sabah Skrimo bersama dengan Motek dan juga Perbadanan Pelancongan Sabah difahamkan banyak seni dan warisan dihimpunkan menggabungkan Sabah sendiri, Indonesia dan juga dari negara Jepun. Kita bawakan Festival Kesenian Seni dan Budaya Borneo Antarabangsa. Sabah yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan keturunan sudah pasti mempunyai kepelbagaian seni dan kebudayaannya tersendiri. Bertujuan untuk mempromosikan budaya Sabah, Persatuan Penggerak Kreatif dan Inovasi Sabah Skrimo menganjurkan Festival Seni dan Budaya Antarabangsa Borneo 2023 dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motex dan Perbadanan Pelancongan Sabah. Mengetengahkan tema menginspirasikan kreativiti, memupuk budaya, acara ini berlangsung selama 2 hari di Pusat Budi Belah Terkemuka, Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian menarik yang disediakan sepanjang acara ini berlangsung. Antaranya persembahan alat muzik tradisional dan moden, dipersembahkan kumpulan indie tempatan seperti Zirconia, Forte Band, serta kumpulan muzik tradisi dan kontemporari seperti Rapot Sanggung dan Duni Sundatan. Terdapat juga persembahan tarian dan demonstrasi seperti silat gayung Fatan Indonesia, seni contortion, tarian etnik tempatan, juga persembahan tarian dari Kedutaan Indonesia serta Jepun. Objektif penganjuran Festival Seni dan Budaya Antarabangsa ini adalah untuk merangsang semula pegiat seni kita. Pegiat seni kita di Sabah ini banyak yang masih terkesan ekonominya, jadi kita masih kurang platform lah. Jadi di sini kita akan bawa kali ini bukan peserta pemusik saja, tapi kali ini penganjuran kami membawa kepada menjemput tarian etnik dari berbagai persatuan lah, persatuan Bisaya dan juga persatuan Kerajaan Dusun, termasuk juga kita juga ingin membawa festival seni dan budaya kita di Sabah ini ke peringkat yang lebih tinggi lah. Itu sebab kami mengajukan festival seni dan budaya Antarabangsa. Festival ini adalah sangat baik untuk semua. Lebih-lebih lagi etnik yang berada di negeri Sabah ini banyak. Tapi yang datang cuma mungkin segelintir, belum semua. So kalau apa yang saya pikirkan, lebih baik kita semua bersatu, berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang etnik. Jadi kebudayaan kita ini, seni dan budaya itu lebih kukuh. Sebab kita ini dalam satu, orang kata dalam satu budaya. Jadi lebih baik dia ini dijadikan satu festival yang kita buat secara setiap tahun. Jadi penganjur yang hari ini buat untuk acara sebegini, festival ini sangat baik dan dialu-alukan. Turut menarik perhatian adalah penglibatan pengusaha gerai yang terdiri daripada pameran makanan tradisi, pameran seni dan kraft tangan Sabah, pameran alat muzik tradisional serta produk makanan dan minuman usahawan tempatan. Sebegini sangat baik kepada masyarakat tempatan. Ia dapat memajukan ekonomi setempat, lagi-lagi memartabatkan industri makanan tempatan. Lepas tu kami juga rasa festival sebegini patut dibanyakkan lagi oleh pihak kerajaan untuk kanak-kanak generasi akan datang kenal akan budaya tempatan Borneo. Kita punya budaya ni harus diketengahkan di bukan saja di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa lah, untuk dunia
nampak kita punya budaya. Dan usahawan tempatan yang dapat menarik bukan sahaja masyarakat tempatan, malah pelancong dalam dan luar negara. setia dalam Kami Ba ini. Sini ada cerita. Kalau kita tengok tadi paparan yang kami bawakan pada anda minggu ini ataupun hari ini, siaran kita lebih banyak ke arah kebudayaan. Jadi hari ini dalam segmen Bikin Sampai Jadi, sambil-sambil kita kongsikan demonstrasi berkenaan dengan craft tangan yang kita akan ketengahkan ini, sambil-sambil juga kita bercerita ataupun berkongsi berkenaan dengan penggiat budaya yang aktif, difahamkan sudah lama aktif untuk menghasilkan aksesori yang berunsurkan etnik Kimaragang dari daerah Kota Marudu. Jadi bersama dengan saya petang ini iaitu Puan Oni Latifah. Apa kabar Puan? Alhamdulillah, baik sekali. Tengok Puan ini pun penampilannya wah, memang betul-betul memperagakan adat dan budaya dari Kimaragang, etnik Kimaragang Kota Marudu. Dan saya mengenalkan Lapoi. Lapoi. Ya, Lapoi. Okey. Baik, kalau kita sebut berkenaan dengan Kimaragang ini memang terkenal ataupun asalnya dari daerah Kota Marudu kan. Dan antara aksesori juga yang terkenal dengan sukau Kimaragang ini seperti yang kita bawakan di depan ini kan Puan. Ya, antaranya apa tadi Puan boleh kongsikan yang di sana itu? Okey, ini merupakan tapoi. Tapoi. Okey. Turut Kimaragang lah. Turut Tapi Kimaragang. asalnya yang dulu kala ialah menggunakan rotan. Tetapi kita inovasikan menggunakan dengan kayu pula. Kayu. Teksturnya tetap sama, cuma materialnya berlainan. Berbeza. Ya. Tapi kalau dari segi beratnya itu pun lagi ringan sedikit lah. Berbanding rotan atau lebih kurang juga sama. Lebih kurang. Lebih kurang juga. Lebih kurang saja. Okey, dia ada warna merah dan warna hitam. Saja. Okey, itu kalau dari segi kaedah alternatif lah dari segi material. Okey, sambil-sambil juga Puan akan kongsikan kita ataupun demonya kan berkaitan dengan pembuatan takboy ini. Dia selalu dipakai di macam Puan pakai inilah di pinggang. Di pinggang saja. Okey. Tapi kita juga pelbagai guna kan, selain daripada di pinggang, kita inovasi sampai kepada leher, pinggul ataupun kalung, begitu. Boleh juga digunakan di situ sana. Okey, sambil Puan buat demo sikit lah kan. Kita mau tanya juga, sudah berapa lama Puan bergiat aktif dalam penghasilan craft tangan? Lebih kurang 15 tahun. 15 tahun? Ya, 15 tahun. Ini adalah warisan dari turun-temurun keluarga sebelum ini ataupun Puan sendiri yang memulakan usaha ini? Saya sendiri melakukan, tetapi kita melihat kepada keluarga.
keluarga. Okey. Kalau dihasilkan craft tangan itu tadi ada taboy. Selain daripada itu ada juga craft tangan yang lain Puan? Ada yang ini pun ada dalam bentuk kain, tali pinggang. Kita ada tapi. Tapi boleh kongsikan. Tapi. Ini tapi. Tapi. Ini dipakai di bahagian sebagai contoh Puan. Kain. Okey. Kain. Okey, itu tapi ini memang dari suku etnik Timur-Agam kan? Timur-Agam. Dia punya Dan terdahulu dia tidak ada di sana tu. ini, Ya. dia dah. Oh, dia hanya hitam. Hanya hitam saja. Oh. Kemudian lapoinya yang ada di sebelah tu. Ini. Ya, Oh, yang ini pun pada hitam. pakai warna hijau kan? Okey. Ini lapoi yang macam Puan pakai tu yang disarungkan di bahagian atas badan. Ya, kosong Ini sahaja. lebih pada pemakaian wanita atau lelaki? Wanita sahaja. Wanita sahaja. Okey. Kalau lelaki jauh beza, Puan. Laki lain lagi. Ini khas untuk wanita saja. Okey, ini Dan dia berbeza dengan etnik-etnik lain cara pemakaiannya lah. Maknanya yang di depan ni mesti pendek, separuh pada yang di belakang. ini belakang dia lagi. Belakang lagi belakang dia panjang. lagi labuh. Ah. Depan dia pendek sikit. Itu kesesuaian pemakaiannya lah. Okey, jadi ada beza dia. Belakang labuh sedikit, depan tu singkat. Jadi tahulah mana bahagian belakang dan depan. Tahu. Okey, itu untuk wanita saja ya. Okey, itu salah satu ialah aksesori dari segi kain. Tabu ni pun juga dikenakan kalau pemakai ingin melengkapkan pakaian tradisi Timur-Agam. Ya, betul. Tapi apa yang dikongsikan oleh Puan Oni dari segi inovasi itu, Inovasi, kita ya. tengok di depan ni ada tambahan aksesori ataupun kemasan-kemasan lain untuk menampakkan lagi trendy ataupun lebih sesuai dipakai acara-acara mungkin Tertentu. makan malam Ya, betul. ataupun acara kebudayaan yang lain. Jadi ini pun salah satu inovasi yang Puan bawa. Ya, betul. Kalau ini ialah secara aslinya lah, kan? Secara aslinya. Kemudian barulah kita tambah baik dengan menggunakan mengikut kesesuaian majlis yang kita hadiri. Tengok ni, kalau ni ada tambahan sedikit kemasan warna emas. Jadi dia lain sedikit lah. Ada kelainan lah kan Puan? Ya, betul, sedikit. Ini contohnya salah satunya. Lepas tu ada juga yang ini. Ada batu. Ini pun tambahan juga. Okey. Jadi ada kelainan lah. Ada kelainan. Jadi berbanding daripada yang asalnya hanya kosong sebegitu. Kosong sahaja. Tapi ini boleh dipakai dengan baju Inilah. yang berlainan. Okey, menarik. Selalunya Puan yang mendapat permintaan tinggi yang mana? Yang asli ke ataupun yang ada tambahan kemasan ni? Kalau sekiranya pertandingan dia akan lebih menggunakan yang asli. Asli. Tetapi kalau sekiranya acara-acara Okey. yang melibatkan macam makan malam, inilah yang mendapat tempat. Sebab dia lebih kepada penyerinya lagi ni dengan tambahan yang ada aksesori yang ada. Okey. Ini boleh jadi kalung juga Puan? Boleh. Kalau kalung maksudnya lelaki pun boleh pakai? Boleh. Boleh ya? Boleh kalung ada. Boleh Tapi lah. untuk pinggang tidak boleh. Itu hanya untuk wanita lah. Untuk wanita sahaja. Okey, supaya selain daripada kalung dipakai di bahagian kepala pun Di boleh kepala dipakai. juga boleh. Okey, menarik. Macam-macam boleh jadi ya. Menggunakan satu saja aksesori tapi di pinggang boleh, leher boleh, kepala pun boleh. Ya. Okey, bagi craft yang lain juga apa pun ada disediakan. Ini Sanggam. kalau kita panggil di Sabah ini sangkam. Sanggam kan. Tapi kalau bahasa Melayunya cekak rambut. Ya, betul. Tapi kalau kita di Sabah sangkam dia bilang kan. Ya. Ini pun ada ya Puan, ini berapa jenis? Ini ada kemasan berdasarkan Berbagai, tengok kepada permintaan kita. Kalau macam saya mengguna untuk acara tertentu saya akan pakai dan buat yang lain. Adakah Puan terima kata macam tempahan berdasarkan dia punya permintaan khas, custom made oleh pelanggan? Contohnya, yang ini saya mau kasih warna ini, yang ini kasih tambah yang ini, ada juga? Ya, tetapi dia lebih kepada kita bermula dari keluarga. Kita akan pakai keluarga dahulu, barulah kita keluar kepada yang orang awam lah. Tengok, sudah Puan banyak sudah dia boleh bikin. Okey, untuk satu tabunya Puan, Ya. berapa lama untuk disiapkan? Sekejap proses sahaja. begini? Tidak Sekejap sampai saja? setengah jam. Enggak sampai setengah jam? Tak sampai. Ini pun habis. sudah berapa minit sahaja Ini kan? kalau bermula siaran tadi sampai habis mungkin dapat 5 Sekejap. kalung 5 Ya, betul. Oh, sekejap saja. Okey. Kita boleh membuat ini untuk semalaman, lebih kurang 3 jam lah. 3 jam bekerja boleh dapat 20 kurang Okey. gitu. Okey,
kalau telah tadi antara pembaharuan ataupun inovasinya menggunakan kayu. Lepas tu Ya. yang kedua, selain pada guna dawai, boleh juga guna selain pada dawai tangsi. Tangsi Ataupun dan benang. juga benang. Tapi yang ini pastikan kita guna tangsi. tangsi ataupun ialah tangsi lah, fishing line. Okey. Jadi lebih ringan dan juga mudah dibentuk lah puan. Ya, dan boleh dipakai. Dan boleh dipakai sebagai kalung ini. Contohnya pelbagai lah, guna lah. pelbagai guna. Pelbagai guna. Tapi kalau guna benang pun mesti benang yang kukuh lah, tidak Ya, boleh putus. benang biasanya kena berlapis-lapis lah. Macam tu. Kalau satu saja memang sekejap saja. Puan aktif juga lah dalam menyertai pameran mana-mana kraft tangan di mana-mana. Iya, saya bergerak di seluruh Malaysia. Wah, Dan ada waktunya juga kalau sekiranya menjadi delegasi ASEAN, Wah. kita juga akan bawa sama aksesori Sabah macam itu. Selain daripada itu kita juga memakai busana etnik negeri Sabah. Jadi baru dah nampak satu set Ya, busana satu set. ataupun etnik yang kita ketengahkan tuan. Ini bermakna ada juga pembeli dari luar negara. Ada, Wah. ada dari negeri. Kalau puan ingat, Ada peminatnya sendiri. ada dari negara mana pembelinya itu selalu? Daripada Indonesia, Indonesia, okey. daripada Singapura. Brunei. Okey. Yalah kalau dari segi budaya itu pun ada mungkin ada kesamaan, warnanya itu keunikannya itu pun keunikan yang ada dia kesamaan di situ kan. Jadi itulah ada juga peminat dari luar negara pun ingin mendapatkan aksesori yang dihasilkan ini. Kalau juga kita bawakan pandangan puan, so Ya. kalau dari segi size ada yang panjang, ada yang pendek, itu bezanya puan macam mana tu? Adakah yang panjang ni sesuai untuk dipinggang saja? Yang pendek ni untuk kalung saja kah? Iya, yang panjang itu sudah semestinya Untuk untuk dipinggang. yang dipinggang. Okey. Dan mengikut juga kepada siapa yang mau pakai. Kalau lebih bagus, dia datang sendiri dan kita ukur. Kita ukur. Okey. Kesesuaian yang dia kehendaki. Okey. Tapi kalau dari segi adat pemakaian taboy dengan puan, kalau macam suku Kimaragan. Kimaragan, contohnya kalau Kadazan ada maksud-maksud tertentu. Kalau wanita dia pakai ini dia masih bujang, belum Ya, berkahwin. ya, Kalau ya. yang sudah berkahwin pula lain lagi dia punya pemakaian. Tapi Ya, kalau ya. taboy suku kaum Kimaragan ada beza. Dia kedua-duanya boleh guna pakai. Boleh juga. Boleh guna pakai. Jadi tidak beza lah yang sudah berkahwin, yang Ya, masih ya, bujang ya. boleh. Kedua-duanya boleh pakai. Okey. Sambil-sambil kita juga mengenali suku kaum Kimaragang kan Ya. dari Kota Maruru. Kota Puan di Dan sudah siap. siap sudah. Nah, siap sudah satu utas taboy. Dan ini kita boleh Ini pakai. menjadi kalung. Kalau senang sih kan kasih sambung itu pun ada dia punya pin khas. Ada pihak. Tengok selesai mudah saja terus boleh pakai gitu. Ini yang wanita sesuai lah. Kalau lelaki boleh juga dipakai kalau Ya, betul. kalung. Jadi bersesuaian dengan tema dan juga diperagakan di mana-mana. Okey, kita mau tunjukkan lagi pada penonton. Ini yang okey. panjang. Ini yang Panjang lah. yang ini contoh. Puan saya ambil dulu ni ya. Okey. Ini contohlah taboy yang sudah siap. Ini memang size untuk dipinggang lah. Ya, pinggang. Ya, warna. Jadi kalau pakai tu sekali warna hitam dan merah ataupun salah satu saja? Salah satu saja. Salah satu. Salah Nak satu. boleh sama-sama. Tidak. Nanti Dia cuma satu. satu saja. Ya, Jadi ikutlah kalau baju warna mungkin baju merah pakai hitam lah. Ya. Kalau hitam pakai merah lah. Jadi Ya, betul. kontra warnanya di situ kan. Seperti itu. Yang saya Okey. pakai sekarang ni. Baru Merah. nampak dia punya kontras itu kan, baru dia menyerlah. Ya. Baik. Okey Puan, terima kasih untuk perkongsiannya. Jadi kita harapkan ini dapat diwarisi oleh yalah turun-temurun lagi tidak ditemukan, dan inovasi sebeginilah yang sebenarnya mendapat perhatian permintaan sekarang ini kan. Ya, betul. Bukan saja untuk dipakai pada hari kalau kita hari Kamatan dan sebagainya, tapi boleh dipakai apa-apa acara yang bersesuaian dengan tema etnik dan juga budaya. Terima kasih Puan Ya, Roni. terima kasih juga kerana menjemput. Ya, sama-sama dalam bikin sampai jadi untuk hari ini, dan selepas ini juga kita akan kembali untuk kongsikan bersama dengan anda artis yang kita undang awal tadi, dan kita ingin temu bual bersama dengan beliau sebentar saja. Terus bersama kami di TV Satu.
Baik, tadi sebentar Oni Latifah yang telah menceritakan cara-cara membuat kraft tangan, dan anda sendiri dapat menyaksikan hasil-hasil kraft tangan yang telah disiapkan oleh Oni Latifah ataupun kita panggil Aunty Oni. Aunty Oni ni seorang penggiat budaya yang bukan asing lagi antara usahawan-usahawan tempatan di negeri Sabah ini, yang juga selalu terlibat dalam perniagaan ataupun jualan-jualan kraft tangan yang diadakan di seluruh jualan kraft tangan Malaysia di negeri Sabah ini. Okey, sebentar lagi kita akan mengikuti semula langsung ataupun live KBI kami bahagian ini bersama dengan pengacara kita Edwin, yang akan bersama dengan artis pilihan minggu ini. Segmen artis kita Sylvie Lina, iaitu artis tempatan, dan mari kita sama-sama ikuti dan saksikan bagaimana terjadinya ataupun production untuk secara langsung, siaran langsung kami ini, yang akan melibatkan beberapa cameraman. Kalau anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, juru kamera bertugas ramai 3 orang. Ini dipanggil MCP. 3 kamera dia akan diguna dan akan dikawal di dalam bilik studio. Dan antara mereka ni tiada di studio, di OB. Di OB, mana-manalah, di OB kah, di studio kah, tapi mesti ada studio director yang akan, penerbit yang akan pilih antara 3 kamera ni untuk disiarkan secara langsung di TV. Okey, itu satunya. Dan ini petugas untuk SA pula. AP, assistant producer, yang akan mendengar arahan dari producer, bagi arahan ataupun bagi apa orang bilang untuk live. 10 seconds. Sini ada cerita kami Mbak ini. Tadi nampak sangat cantik sangat kan, jadi baiklah sebentar kita masih bersiaran di TV Sabah. Okey, kalau awal tadi kami bawakan kepada anda persembahan pembukaan oleh Sylvie Lina dengan tajuk latihan dan kebutaan ataupun artinya tadi persahabatan yang semakin muda menjadi lebih lanjut lah. Kita bersama dengan Sylvie Lina untuk artis ataupun segmen bersama dengan artis kita pada minggu ini. Apa khabar Sylvie Lina? Saya pelik-pelik mau betul tidak? Saya boleh sebutan betul kan Sylvie Lina? Sylvie Lina, jangan saja Sylvia Lina campur. Lari sikit ya. Tapi kalau saya panggil singkatannya Sil boleh tak? Boleh juga. Sylvie lah kan? Jadi senang sikit. Tidak salah juga. Okey. Baik, kalau tadi awalnya lagu Natal dan Musim Polita, betul lah maksudnya persahabatan yang semakin muda. Betul. Dia mengisahkan tentang ni persahabatan yang kan kita selalu bercerita pasal cita-cita. Sekarang ni lagu saya khaskan kepada mereka yang selalu mengalami masalah persahabatan. Okey. Sebab saya percaya di luar sana bukan saya satu orang saja yang mengalami situasi-situasi seperti itulah. So terciptalah lagu ini. Itu dia punya latar belakang kenapa lagu ini Saya pernah jumpa kan. lagu ini dicipta sepenuhnya oleh Sylvie ataupun ada komposer, ada terus liriknya? Ya, saya untuk lirik itu saya cipta sendiri, tapi untuk terjemahan translation lah, saya ada suruh beberapa orang, saya ada hire beberapa orang untuk buat lah. Jadi komposer dan saya punya production di Pusaka Production lah. Dan itu adalah single terbaru? Single terbaru dan pertama. Oh ya, pertama dan terbaru. Wah, maksudnya dari segi berkecimpung dalam dunia nyanyian ini masih baru atau lama sudah? Kira bagi saya sudah lama. Sebab saya mula menyanyi start umur 18 tahun macam tu lah. Saya start dari pertandingan yang orang cakap di sini Suganda itu. Suganda. So di sana saya punya journey perjuangan nyanyian saya start di situ. Saya aktif ikut menyanyi lah. Jadi pertandingan Suganda pernah ikut di daerah mana? Waktu daerah? Untuk pertama kali saya johan di tempat saya sendiri, yaitu Tambunan. Ya, pada 2016. Lepas tu saya pernah wakil Inanam juga. Dan yang paling latest saya pernah wakil Ranau 2022. Tahun lalu? Ya betul.
dari segi pelibatan pertandingan nyanyian dalam masa tempatan sudah ada kan? Iya. Aktif lah kiranya Sylvie ini kan. Jadi Sama. tahun depan kalau ada peluang coba lagi. Coba lagi Selagi selagi masih bernyawa. Betul, selagi di bawah kelayakan dan juga belum pernah menang di peringkat negeri, selagi masih ada peluang kan. Okay. Ini ini masa bila nih Sylvie? Ini Sugandoi masa uji bakat kah? Yang ini Sugandai waktu itu Sugandai PKP kan, jadi kebanyakan kami buat rekaman kami online. Baik. Time ini saya buat rekaman saya di Tambunan sendiri. Ini yang mewakili Tambunan. Oh ini pun tengok Bintang Merdeka pun ikut juga. Jadi memang sangat aktif dalam pertandingan kan. Saya sangat minat ikut pertandingan menyanyi lah. Sylvie, adakah penyanyi sepenuh masa dalam industri nyanyian ataupun sebenarnya ada juga kerja hakiki yang dilakukan? Saya gelar diri saya juga penyanyi sepenuh masa sebab setiap kali ada invitation menyanyi apa semua kan usually saya make time atau cari masa untuk hadir event-event macam tu lah. Sebab usually macam especially kalau macam event-event kamatan sibuk lah saya tu macam tu lah. Sibuk ikut Sugandoi dan sibuk persembahan jemputan undangan. Betul. Kalau dari segi kerja saya ada kerja juga, saya bekerja juga. Pada masa yang sama actually saya pun belajar. Jadi saya kena betul-betul organisasi punya masa untuk pada masa yang sama jaga kesihatan kan, sebab kita tahu lah kan sebagai penyanyi ini banyak benda yang kita kena consider macam suara, wan silang suara macam tu. Kalau Sylvie dapat kongsikan bekerja itu dalam bidang apa? Saya bekerja sekarang ni di Kementerian Kelancongan. Okey. So apa-apa yang berkenaan dengan bas-bas persiaran kan saya di unit situ lah. Okey. Okey, baik-baik, kelebihan juga lah kepada Sylvie kan di bidang pelancongan ini. Kita ingin mengetahui kembali lah berkenaan dengan single pertama tadi itu. Sudah kita tahu dia punya makna, komposer, siapa penulis liriknya, Sylvie sendiri. Video klipnya pun sudah ada? Video klipnya ada juga. Video klip tu saya hire Armstrong Perakis kan nama dia tu, saya lupa. Tapi saya memang untuk single pertama saya ni memang saya kalau boleh saya mau terus ada music video. Sebab kalau boleh kan saya tidak mau yang dia kena buat secara MP3 saja. Jadi untuk pertama kali ni saya bangga juga lah sama diri saya sebab saya untuk beberapa lama saya berkecimpung dalam dunia nyanyian kan. Selepas 10 tahun lah baru saya ada single terbaru saya. So saya terus buat music video lah kan. Alang-alang lah orang bilang. Penantian itu berbaloi lah 10 tahun. Akhirnya dapat. Bila dikeluarkan tahun ini juga? Tahun ini. Tahun ini? Iya. Juga lah tahun ini. Ini sedikit paparannya lah video klip sekitar Kota Kinabalu video klipnya. Iya. Ataupun macam di luar negara gitu. Di atas bangunan Karamunsing. Di atas bangunan Karamunsing. Ya, itu tu. Ada musim luruh iaitu dia punya pokok warna merah di belakang tu. Okey. Tidaklah. Jadi terus dijayakan sekali lah dengan video klipnya. Boleh disaksikan di YouTube sudah ada. Boleh. Semua pun Anda boleh saksikan sendiri video klipnya. Kalau diberi kongsikanlah pada penonton kan, kalau dari segi idola ni, penyanyi kalau dari luar negara, Sylvie menjadikan idola ataupun mungkin dari segi cuba cara nyanyi dia, belajar dari dia, siapa penyanyi. Kalau dari luar negara petang. Luar negara, saya sebutlah. First, saya sangat minat penyanyi dari Philippines. Nama dia si Morissette Abong. Saya rasa semua orang sama kenal. Sebab dia energetik pak nyanyian dia. Dia semua dia boleh, lagu slow dia boleh, lagu yang teracak-acak dia boleh. So saya mau saya ambil inspirasi dari sana lah. Okey. Kalau penyanyi tempatan pula siapa yang dalam listnya? Kalau penyanyi tempatan sejujurnya saya idola sama si Angelica Paujin. Ya. Okey. Ataupun Angelica Paujin. Okey. Ya, Angelica Paujin. Sebab dia pun jenis yang suara-suara yang orang bilang yang tough gitu pak. Saya idola cara dan dia sangat humble. So selain daripada dia punya bakat itu sendiri, saya sangat mencontoh dia punya sikap yang merendah diri. Okey. Kalau diberi peluang juga lah kan, sekarang ini sudah pastilah kalau bagi Sylvie sudah 10 tahun dalam industri, sudah pastilah kalau sebut saya mereka yang banyak bekerja sama, berikan sokongan pada Sylvie, siapa terutama? Saya first paling penting saya mau bagi penghargaan sama especially ibu bapa saya sebab sentiasa support apa yang saya buat, especially bila saya menyanyi ada orang support, keluarga saya, adik-adik saya, and then kepada kawan-kawan saya dan
kepada manager saya juga, Hector John. Lepas tu saya mau bagi penghargaan juga kepada orang-orang yang terlibat dalam production lagu saya yang baru-baru ini. Thank you so much, and kepada peminat yang di luar sana, teruskan support saya. Kita support lokal lah, orang bilang kan. Dan jadi kalau cara anda menyokong dan juga ikuti perkembangan sudah pastilah di media sosial. Jadi Sylvie boleh kongsikan media sosialnya. Oh, kalau di Facebook boleh follow saya Sylvie Nabi. Di IG Instagram saya Allen tu sebenarnya nama panggilan saya Batu. Oh, ya, Allen. TikTok saya, so di sana saya post banyak menyanyi lah. TikTok saya dan YouTube saya Sylvie Nabi juga. Cuma di Instagram dan juga TikTok yang nama Allen. Bukan Elina. Nama mesra yang dipanggil dalam kalangan keluarga atau kawan-kawan? Kawan-kawan yang kenal saya, usually yang Sylvie ni usually nama official, nama rasmi lah. Tapi kalau di sama kawan-kawan saya, yang rapat dengan saya, Allen nama saya. Tapi memang nama saya lah. Allen. Ini dari mana datangnya Allen? Katanya kan? Betul, parents saya yang bagi nama saya. Oh, patutlah. Okey, apapun selamat menjejaya juga kepada Milina dalam dunia nyanyian, dan terakhir sekali lah bagi mereka yang ingin mengikuti pertemuan tadi sudah di media sosial, dan yang mereka yang ingin terus menyokong Sylvie khususnya bagi lagu terbaru tadi. Thank you so much kepada production, especially Douglas. Douglas, thank you so much sebab menjayakan lagu pertama saya, lagu pertama, dan memang lagu pertama sangat syok lah. Lepas tu, thank you so much kepada peminat-peminat di luar sana. Tanpa kamu, siapalah saya. Bilang macam tu, saya tiada di sini tanpa sokongan daripada kamu semua. Thank you so much. Terima kasih Sylvie. Jadi anda boleh saksikan video klip tersebut di YouTube, cari saja tajuknya Natalok yang Bulutan. Jadi anda boleh saksikan dan dengar sendiri lagu terbaru dari Sylvie. Terima kasih Sylvie. Selamat menjejak dalam industri nyanyian. Jadi kita persilakan Sylvie untuk bersedia menyanyikan sebuah lagu dari Seberang yang dipopularkan oleh Mahalini yang bertajuk Bohongi Hati. Tapi sebegitu juga pastikan anda tidak dibohongi oleh penipuan yang berlaku dalam talian. Ini pun penting untuk kita kongsikan pada anda berkenaan penipuan yang makin berleluasa sekarang ini. Ada scam dagang, ada love scam, ada berkenaan dengan penipuan secara SMS, panggilan parcel, macam-macam lagi lah. Jadi ini modus operandi yang dilakukan oleh para penipuan. Apabila jenis penipuan di dalam talian ataupun di luar talian, dipastikan anda waspada, pastikan anda berhati-hati, jangan mudah panik, terus buat laporan kepada pihak berkuasa untuk memastikan tiada lagi mangsa yang seterusnya terperangkap oleh penipuan ini. Jadi pengguna bijak, klik dengan bijak juga, dan pastikan anda juga sentiasa ketahuilah mana yang sahih dan juga tidak sahih. Itu perkongsian yang kita bawakan untuk anda sebagai perkiraan siaran kami ini untuk edisi hari ini, dan terima kasih juga bagi anda yang menonton kami beberapa awal tadi. Jangan lupa besok ada ulangannya di TV OK bagi anda yang terlepas, dan juga boleh follow kami di semua media sosial seperti yang tertera. Di situ juga kami ada buat sedutan-sedutan episod ataupun segmen yang telah bersiaran di kami. Saya mempersilakan persembahan dari Sylvie dengan tajuk lagunya Bohongi Hati, nyanyian asal dari Mahalini. Dengan itu dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Ray Robin, selamat hormat dan kita jumpa lagi. Iya, selesai sudah pengacara Redwin Robin yang mengendalikan kami ini untuk edisi hari ini 30 Oktober 2023. Dan di belakang saya ketika ini kalau anda dapat saksikan Sylvina ataupun artis tempatan yang telah diundang bersama dengan Edwin tadi di Temurama akan membuat persembahan sebagai penutup untuk edisi kami ini hari ini. Bagi anda yang mungkin sudah terlepas untuk siaran KBI secara langsung hari ini, jangan risau, esok kita masih ada siaran ulangan pukul 3.30 petang di TV OK. Semestinya kami akan juga membawakan kepada anda update dari masa ke masa berkaitan dengan program kami ini. Ini merupakan pertama kali kami terlibat dalam BTS di belakang tabir untuk kami ini. Semestinya kami teruja untuk mendapat info, menyampaikan info dan juga bahawa anda menyaksikan sendiri bagaimana di belakang tabir secara langsung kami ini ataupun siaran-siaran ataupun program terbitan section TV
RTM Sabah. Okey, jadi sementara anda menyaksikan live ini, bolehlah berhibur sambil mendengar nyanyian alunan suara Silvina. Jika kau minta aku menjauh, hilang dari seluruh memori indahmu, dan ku lakukan semua walau tak mungkin sanggup bohongi hatiku. Okey, sekarang ni saya mau tunjuk anda cameraman movement. Camera movement, gerak sana sini kan. Kalau kamu tengok ini kita punya juru foto. juru foto yang akan ambil gambar-gambar untuk sekitar program ini, semestinya untuk di-post lah di semua platform media sosial RTM Sabah. Okey, mereka ni juru-juru kamera ataupun cameraman yang bertugas ni, mereka akan menerima arahan dari producer dari OB Van untuk bergerak macam di belakang tu. Kamera tu sedang bergerak menuju ke arah penyanyi itu untuk ambil angle close up. Sementara tu ada pula tukang kabel. Bukan je tukang kerja dia jadi floor manager, dia juga tukang tarik kabel. Gitulah. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk kerja di RTM ni, belajarlah untuk angkat-angkat kabel. Okey, dan semestinya bermakeup lawa-lawa saja. Kamu perlu juga tarik-tarik kabel macam cik adik manis ni. Selain dari itu, saya mau tunjuk juga tugas SA ataupun script assistant. Dia yang akan pastikan masa ataupun timing masa ataupun durasi yang terjaga supaya tidak terlari overrun. Orang bilang kalau pengacara tu ada masa untuk 5 minit lagi bercakap, ada yang akan bagi maklumat atau sampaikan kepada pengacara tu menerusi apa-apa medium lah, sama ada guna earpiece ataupun ada juga whiteboard yang akan ditunjukkan. Mungkin itu cara dulu lah. Macam sekarang ni sudah ada earpiece, jadi komunikasi tu secara langsung terus kepada pengacara untuk bagi tahu ada beberapa minit lagi untuk close ataupun untuk tutup. Okey, secara langsung kalau macam saya boleh kongsikan kepada anda, kalau kita bersiaran langsung ni, yang paling crucial ialah untuk menjaga masa untuk siaran tu. Sebab dia akan melibatkan tempo ataupun airtime tu. Sebab dia siaran di TV, jadi kita mesti tepat masa. Kalau siaran pukul 3, 5 minit petang, maknanya pukul 3, 5 minit petang tu kita sudah masuk bersiaran. Kalau tempo tamat pukul 4 petang, maknanya mesti isi masa tu sampailah tamat 4 petang. Kalau boleh habis awal lagi selamatlah. Jangan yang sampai terlebih, sebab kita akan mengganggu agenda nasional. Ada banyak lagi program-program siaran yang akan bersiaran di TV1 semestinya. Jadi kita tidak boleh lebih dari masa tu. Okey. Sekarang ni terima kasih dari kami, unit media sosial RTM Sabah. Dan hari ini pertama kali kami bawakan kepada anda secara langsung di belakang tabir, di sebalik tabir, untuk siaran langsung kami ini. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kami akan bawakan lagi sekali lagi siaran langsung KBI. Semestinya kalau kamu ada idea ataupun pertanyaan berkaitan dengan aktiviti di balik tabir ataupun kerja-kerja di balik tabir, kalau kamu rasa kamu mau interview cameraman, boleh juga. Mari kita tanya cameraman ni. Abang cameraman, macam mana kerja tadi? Okey? Okey lah juga. Headphone tu apa dia punya fungsi? Headphone tu dengar komen dari penerbit. Oh, komen dari penerbit. Ya. Bukan Dengar lagu. Q. Bukan. Ya. Bukan dengar lagu MP3 lah. Bukan. Okey. Jadi biasa macam mana arahan-arahan untuk tahu supaya bergerak tu? Kalau penerbit minta pen right atau pen left, pusing kiri kanan lah. Dia ada khas-khas. Ada dia punya cue dia. Cue dia lah. Ya. Okey. Lepas tu macam mana pula, macam tadi bergerak pergi depan tu memang kena Itu bergerak lah. ya, grab dolly in. Itu dolly in. Oh, dolly in namanya. Dolly in ke depan, dolly out ke belakang. Okey. Lagi Kalau kiri kanan dia grab. kalau Macam ketam. ke bawah, Itu til. til.
till down till up. Okay, itu bahasa-bahasa abang cameraman hari ini kita belajar, okey. Untuk next session, untuk live seterusnya mungkin kami akan tanya apa tugas pengacara awal, pengacara sebelum mereka memulakan secara langsung, dan mungkin kalau kamu ingin mengetahui bagaimana persediaan pihak-pihak teknikal, kita akan berada di OB pula untuk menyaksikan sendiri bagaimana penerbit mengawal kamera, mengawal live secara langsung dan juga arahan-arahan yang diberikan kepada petugas-petugas di dalam studio RTM Sabah. Baik, itu sahaja dari saya, Sophie. Kita akan kembali lagi bersama anda lebih banyak lagi liputan program-program RTM Sabah. Terima kasih kerana menyokong kami di RTM Sabah Official. Bye-bye.